أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الوافي، بسم الله رب السماوات والأرض، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين على نبيه المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجتبى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmah kebijaksanaan, tebarkanlah kepada kami khazanah rahmat kasih sayang, tambahkanlah kepada kami ilmu-ilmu pengetahuan, dan kurniakanlah kepada kami nikmat kefahaman. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang kami lupa, ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, Tuan Imam, Tuan Bilal dan tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati dan disayangi sekalian. Semoga kita semua mendapat rahmat, kasih sayang, ihsan Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Pertama-tamanya alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita ruang dan peluang untuk kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam yang ke-23 dari bulan yang keempat Rabiul Akhir. Antara kita tanda sayang kita, cintakan Allah Subhanahu wa taala, kita mendahulukan kehendak Allah berbanding dengan kehendak nafsu kita. Kehendak nafsu kita pada waktu-waktu begini, selepas seharian bekerja, untuk kita bersantai-santai, berehat-rehat bersama keluarga. Pada waktu begini, inilah masanya untuk mungkin kita membawa keluarga keluar makan dan sebagainya. Tetapi kita mendahulukan kehendak kemahuan Allah Subhanahu wa taala dengan datang ke rumahnya. Dan tanda Allah Subhanahu wa taala sayangkan kita ialah dia memudahkan kita. Dia memberi hidayahnya, memberi rahmatnya, memudahkan kehadiran kita ke rumah Allah pada malam ini. Semoga kita semua berterusan sampailah ke hujung hayat kita di dalam kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, untuk 15 minit yang pertama sambungan siri yang minggu lepas. Jadi minggu lepas kita telah berkenalan dengan dua nama yang memberi sumbangan besar kepada dunia barat dalam melontarkan pelbagai tuduhan jahat kepada Islam. Seorangnya yang dikenali sebagai Saint John of Damascus, ataupun yang dalam bahasa Arabnya Ibnu Mansur bin Sarjun. Dia ini dilahirkan hanya 41 tahun selepas kewafatan Rasulullah, tetapi beliau telah memberikan fitnah yang cukup besar di dalam Islam ini. Dan tokoh yang kedua yang dinamakan, yang dikenali sebagai Abdul Masih bin Ishaq Al-Kindi. Jadi dua tokoh inilah yang telah melontarkan pelbagai tohmahan jahat kepada Rasulullah, dan tohmahan fitnah ini diulang siar sampailah ke zaman kita pada hari ini. Dan tiga telah kita kongsi sama pada minggu lepas, dan insya-Allah pada malam ini untuk kita melihat dua lagi
tuduhan yang dilontarkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ulang kaji minggu lepas, mereka menuduh Islam ini merupakan agama Nasrani yang diselewengkan. Dan kita telah berkongsi jawapannya pada minggu lepas. Mereka juga mengatakan bahawa Al-Quran ini merupakan ciplak daripada Taurat dan Injil. Digabungkan dengan idea Muhammad, akhirnya terciptalah Al-Quran. Itu pun telah dijawab oleh para ulama dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada itu lagi. Dan tuduhan yang ketiga pada minggu lepas, Islam ini tersebar melalui mata pedang. Kalaulah tidak kerana kekerasan, Islam ini tak ke mana, tak keluar pun daripada bumi Mekah dan bumi Madinah, kata mereka. Dan jawapan pun telah diberikan pada minggu lepas. Untuk dua lagi tuduhan. Tuduhan yang keempat ini, mereka memfitnah, mereka mentohmah dari sudut institusi kekeluargaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Dan inilah yang banyak diulang siar pada zaman kita mutaakhir ini. Antara tuduhannya ialah Muhammad ini menyampaikan Islam untuk kepentingan peribadi. Dia minta sahabat-sahabat dan seluruh umatnya beristeri tidak lebih daripada 4. Tetapi baginda sendiri memiliki 13 orang isteri, termasuk dengan hambanya sekali. Jadi ini buktikan bahawa Muhammad ini ambil kesempatan daripada dakwah yang dibawa untuk mengutamakan nafsunya sendiri. Inilah yang diulang-ulang siar sampailah kepada zaman kita pada hari ini. Apa jawapannya? Kalau kita tengok kepada tohmahan ini, dianya tidak kedengaran semasa Rasulullah 13 tahun di Mekah. 10 tahun di Madinah, tohmahan ini belum ada lagi. Kerana apa? Kerana budaya pada ketika itu bukan hanya budaya masyarakat Arab, tetapi budaya dunia pada ketika itu memiliki seorang isteri ini satu keaiban. Memiliki 4 orang isteri itu jarang-jarang. Memiliki 10, 20 itu biasa. Bahkan semakin tinggi jawatannya makin ramai isterinya. Bahkan jangan kita lupa Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki beratus orang isteri. Dan Nabi Sulaiman mengikut riwayatnya memiliki 1000 orang isteri termasuk hambanya. Jadi sebab itulah tuduhan tohmahan ini tidak kedengaran keluar daripada mulut Abu Jahal, Abu Lahab, Al-As bin Wa'ilnya, An-Nadhar bin Al-Harisnya, tidak keluar pada zaman itu. Kerana benda ini benda yang biasa pada zaman dan ketika itu. Tetapi mutaakhir ini, isu ini dimainkan. Dan mereka membawa satu idea kahwin yang terbaiknya ialah monogami, bukannya poligami. Maknanya memiliki seorang isteri yang sah itulah yang terbaiknya. Jadi apa jawapan kepada soalan ini? Tohmahan ini. Antara jawapan yang boleh kita berikan, kalau kita masih ingat di awal-awal dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda pernah ditawarkan, sekiranya baginda berdakwah ini kerana nak jadi raja, kami boleh melantik Muhammad ini sebagai raja kami. Kalaulah Muhammad ini berdakwah kerana nakkan harta, kami boleh kumpul segala kekayaan yang ada di muka bumi ini beri kepada Muhammad. Dan sekiranya Muhammad ini berdakwah kerana nakkan perempuan, kami boleh cari perempuan yang paling cantik di dunia ini beri kepada Muhammad. Tetapi semua tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah. Kalaulah Rasulullah ini berdakwah kerana nafsu syahwatnya, itulah peluang yang terbaik, orang dah tawarkan. Itu antara jawapan yang boleh kita berikan. Selain daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah ketika berusia 25 tahun. Kita peganglah kepada riwayat 25 tahun itu. Dan baginda kehilangan Sayyidatina Khadijah ketika baginda berusia 50 tahun. Dan sepanjang 25 tahun kehidupan beristeri dengan Sayyidatina Khadijah ini, Rasulullah tidak memiliki isteri-isteri yang lain. Kalaulah baginda ini begitu tinggi nafsu syahwatnya, itulah saat-saatnya nak beristeri lebih daripada seorang. Ketika usia ini masih muda, ini 25 tahun. Tetapi sejarah mencatatkan baginda tidak ada isteri lain semasa hidup baginda dengan Sayyidatina Khadijah.
Selepas kewafatan Khadijah, barulah Rasulullah kahwin buat yang kali yang kedua. Okey, kahwin buat yang kali yang kedua ketika berusia 50 tahun. Jadi kalaulah kerana nafsu, kerana syahwat, tak kahwin umur 50. Kahwin umur 25, 26, 27, itulah saat manusia gerahnya tinggi, ataupun kemuncaknya ketika awal 30-an, 31, 32, 33. Itulah umur manusia yang paling hebat. Tetapi tidak. Jadi perkahwinan Rasulullah kali yang kedua, kali yang ketiga dan seterusnya selepas kewafatan Sayyidatina Khadijah, selepas baginda dah berusia 50 tahun. Itu jawapan yang kedua. Dan kalau kita tengok isteri-isteri Rasulullah SAW ini, yang kedua selepas kewafatan Sayyidatina Khadijah, isterinya bersama Sayyidatina Sa'udah bin Zam'ah. Dan ketika kahwin dengan Sa'udah ini, Sa'udah ketika itu berusia 65 tahun. Kalaulah Rasulullah ini kerana nafsu, kerana syahwat, carilah yang muda sikit ataupun muda banyak. Ni kahwin dengan yang berusia 65 tahun. Dan jawapan lagi banyak lagi jawapan yang boleh kita cari. Daripada 13 orang itu, hanya Sayyidatina Aisyah saja yang masih dara. Itu juga jawapan yang boleh membuktikan, boleh menolak dakwaan Rasulullah ini, mengambil kesempatan daripada dakwah yang dibawa kerana nak beristeri ramai. Jadi isteri-isteri Rasulullah ini, Rasulullah kahwin kerana ada sebab-sebab yang tertentu. Selain daripada arahan khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala, perkahwinannya kerana ada maslahah-maslahah, ada kepentingan-kepentingan, antaranya kepentingan politik. Antaranya cara untuk Rasulullah menyebarkan dakwah ini melalui perkahwinan. Sebagai contoh, salah seorang daripada isteri Rasulullah ialah Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah? Anak kepada Abu Sufyan. Ketika pembukaan kota Mekah, yang raja ketika itu yang bernama Abu Sufyan itu merupakan mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antara isteri Rasulullah ini Juwairiyah, daripada anak pembesar Bani Mustalik. Jadi bila Rasulullah berkahwin dengan anak kepada ketua kaum, anak kepada tuai rumahnya, jadi itu antara cara untuk tarik orang-orang bawahnya, ahli kabilahnya untuk menerima Islam. Antaranya Rasulullah berkahwin dengan anak kepada pembesar Yahudi Bani Nadir di dalam peperangan Khaybar. Safiyah bin Huyai bin Akhtab. Jadi kahwin dengan anak pembesar daripada Bani Israel itu sendiri, daripada orang Yahudi. Jadi itu juga salah satu strategi untuk setidak-tidaknya dapat melembutkan hati orang Yahudi untuk fikir, untuk terima Islam. Jadi perkahwinan Rasulullah ini bukan kerana faktor nafsu, bukan kerana faktor syahwat, tetapi perkahwinannya itu ada maslahah untuk kepentingan agama. Dan antara perkahwinan Rasulullah ini juga kerana menjaga kebajikan isteri-isteri sahabat yang gugur di dalam medan peperangan. Seperti mana yang kita ketahui, orang Arab ini zaman jahiliyah, bila meninggalnya suami, harta pusaka tidak diwariskan kepada anak-anak dan isteri. Harta pusaka ini untuk adik-beradik suaminya. Jadi budaya Arab pada ketika itu begitu. Sebelum turunnya ayat berkaitan dengan mirath, berkaitan dengan pembahagian harta pusaka dalam Islam. Jadi apabila seorang suami ini gugur dalam medan peperangan, isterinya terbiar, tak ada siapa nak jaga. Dan itulah salah satu cara Islam ini nak menjaga maslahah muslimah-muslimah. Rasulullah SAW mengambil sebagai isteri-isteri baginda. Jadi jawapan kepada tadi, kalaulah Rasulullah ini berkahwin kerana nafsu, kerana syahwat, baginda tak kahwin umur 50. Baginda akan kahwin dengan usia yang lebih muda daripada itu. Dan sepanjang 25 tahun hidup dengan Sayyidatina Khadijah, baginda tidak ada isteri-isteri yang lain. Dan perkahwinan baginda hanyalah majoritinya selepas berhijrah ke Madinah kerana ada maslahah-maslahah dari sudut dakwahnya. Itu antara jawapan yang kita boleh berikan. Dan kenapa Islam ini, Rasulullah SAW minta kepada sahabat hanya memilih 4 orang isteri. Dan untuk kita pada hari ini tidak lebih, maknanya perkahwin ini hanya untuk 4 orang sahaja. Kalau kita tengok
turunnya ayat fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ayat ini hanya turun pada akhir tahun 8 Hijrah. 8 Hijrah baru turun. Jadi pada ketika itu 13 tahun Rasulullah di Mekah, kemudian 8 tahun di Madinah, lebih kurang 2 tahun lagi berbaki usia baginda ini, barulah turun ayat yang menghadkan perkahwinan kepada 4. Pada ketika itulah Rasulullah minta kepada para sahabat, pilih 4, yang ada lebih itu pilih 4, yang lain dilepaskan. Persoalannya, kenapa Rasulullah tak lepaskan isteri-isteri baginda? Jawapannya ialah isteri-isteri sahabat ini yang dilepaskan, yang diceraikan, boleh berkahwin dengan lelaki-lelaki lain selepas tamat tempoh iddahnya. Tetapi khas untuk Rasulullah SAW, isteri baginda kalau diceraikan ataupun selepas kewafatan baginda, isteri-isteri Rasulullah ini tidak boleh dikahwini oleh mana-mana lelaki lain. Bayangkan kalau pada tahun 8 Hijrah itu turun ayat ini, dan dia termasuk Rasulullah sekali, apa jadi kepada isteri-isteri Rasulullah ini? Jadi ini antara khususiat Rasulullah, isteri baginda tidak boleh dikahwini oleh mana-mana lelaki lain. Sebab itulah kekal isteri ini sampailah Rasulullah wafat, dan selepas Rasulullah wafat pun isteri-isteri ini tidak boleh dikahwini oleh mana-mana lelaki lain. Statusnya kekal sebagai ummahatul mukminin, ibu-ibu kepada orang yang beriman. Jadi itu antara sebab mengapa Rasulullah ini memiliki lebih daripada 4 orang isteri, sedangkan baginda mengarahkan sahabat-sahabat dan umat baginda tidak lebih daripada memiliki 4 orang isteri. Okey, itu jawapannya kepada kenapa Rasulullah ini memiliki ramai isteri-isteri. Itu antara tohmahan-tohmahan yang diberikan kepada Rasulullah. Antara lagi tohmahan lain berkaitan dengan kekeluargaan Rasulullah ini. Rasulullah ini minat dengan kanak-kanak perempuan. Isu ini juga tidak kedengaran daripada mulut Abu Lahab, Abu Jahal. Tidak kedengaran juga daripada orang Yahudi yang berada di Madinah selepas peristiwa hijrah. Tetapi mutaakhir ini baru keluar. Maknanya pada zaman itu, berkahwin dengan yang kita namakan kanak-kanak ataupun gadis bawah umur ini, maknanya benda yang biasa. Benda yang biasa. Kalaulah kita pegang, kalaulah kita bersetuju dengan pendapat perkahwinan ketika berusia 9 tahun dengan Sayyidatina Aisyah, kalau kita pegang pendapat itu, maknanya itu pun benda yang biasa pada ketika itu. Itu 1400 tahun yang lepas. Cuba kita tengok 40-50 tahun yang lepas. Balik tanya nenek kita, tanya moyang kita, masa dia kahwin dulu umur berapa? Di peringkat mak kita pun mungkin kahwin umur 15-16. Di peringkat moyang kita, di peringkat nenek, itu di tempat kita. Baru dalam lingkungan dalam 50 tahun, 60 tahun yang lepas. Bayangkan 1400 tahun yang lepas. Sebab itulah tidak kedengaran pada zaman hidup Rasulullah ini kahwin dengan kanak-kanak kecil. Sebab pada ketika itu usia 6 tahun, usia 9 tahun, 10 tahun itu dah usia baligh bagi kanak-kanak ketika itu. Jadi benda itu hanya disebarkan pada zaman kita pada hari ini. Dengan suasana kita pada hari ini, kahwin dengan umur 9 tahun ini suatu yang benda yang pelik. Tapi zaman dahulu itu benda yang biasa. Bahkan Imam Syafi'i pernah sebut semasa fenomena yang berlaku di Yaman, zaman Imam Syafi'i dahulu, tidak pelik apabila melihat seorang kanak-kanak perempuan cukup umur 9 tahun dan berkahwin ketika umur 10 tahun. Dan tidak pelik pada zaman Imam Syafi'i seorang nenek berusia 21 tahun. Nenek berusia 21 tahun. Kita 21 tahun tak kahwin pun tak lagi. Sekolah baru habis. Baru nak masuk universiti baru. Tapi 21 tahun pada zaman Imam Syafi'i dah berlaku di kawasan Yaman, benda biasa. Nenek berusia 21 tahun. Macam mana jadi? 9 tahun cukup umur. 10 tahun kahwin. Dia kahwin tadi, anak dia tadi umur mak ni 19 tahun, anak dia berumur 9 tahun, maknanya dia cukup umur. Anak tadi umur 10 tahun, mak dia berusia 20 tahun, dapat menantu. Umur mak dia 21 tahun, anak tadi dah melahirkan anak.
Jadi cucu dia. Jadi menjadi nenek ketika berusia 21 tahun, zaman Imam Syafi'i beratus tahun yang lepas, itu benda yang biasa. Jadi sebab itulah tahmahan ini hanya berlaku pada zaman kita ini. Tahmahan Rasulullah berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah ketika di bawah umur. Dan perkahwinan ini nak memberi satu hukum dalam Islam. Maknanya boleh berkahwin dengan bawah umur. Kalau kita nisbahkan bawah umur ni 18 tahun ataupun 21 tahun. Asalkan dari sudut Islamnya dia dah cukup umur. Maknanya akil balik, bolehlah kahwinnya. Okey, nak bagi satu hukum di situ. Okey, itu dua. Dan sikit lagi, satu lagi yang berkaitan dengan fitnah yang dilontarkan kepada institusi kekeluargaan Rasulullah ini. Rasulullah ini kahwin dengan anaknya dengan isteri anaknya sendiri. Ini tahmahan jahat lagi. Dan kalau kita tengok sejarah yang dikatakan anak sendiri, isteri kepada anak sendiri itu ialah isteri kepada Zaid bin Harithah. Okey, Zaid bin Harithah ini anak angkat Rasulullah. Rasulullah sayang sangat kepada Zaid sehingga satu ketika Rasulullah menamakan Zaid bin Harithah ini sebagai Zaid bin Muhammad. Tetapi kemudiannya turun ayat yang mengharamkan nasab nama kepada ayah angkat. Lalu Rasulullah menukarkan balik Zaid bin Muhammad tadi kepada Zaid bin Harithah. Dan Zaid ini Rasulullah sangat-sangat sayang kepada dia. Sayang kepada Zaid, sayangkan kepada anak bin Zaid ini, Usamah bin Zaid. Dan Rasulullah ini cari isteri untuk dipadukan dengan Zaid, dan akhir sekali baginda memilih Zainab binti Jahsh. Okey, Zainab binti Jahsh. Siapa dia Zainab binti Jahsh ni? Sepupu kepada Rasulullah sendiri, daripada mak saudara dia Umamah binti Abdul Muttalib. Maknanya sepupu dia sendiri dia pilih. Dan Zainab binti Jahsh ni antara perempuan cantik pada ketika itu, dan Rasulullah sendiri yang pergi pinang dia. Sehingga kan Zainab ini duduk berangan-angan, ingatkan Rasulullah yang masuk Minang. Rupa-rupanya Rasulullah pinang untuk anak angkatnya Zaid bin Harithah. Kahwinlah dua orang ni, tetapi ialah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah ada perancangan lain. Perkahwinan yang tak lama kemudiannya bercerai. Bila bercerai, Allah Subhanahu wa taala arahkan Rasulullah berkahwin dengan Sayyidatina Zainab binti Jahsh. Rasulullah tak nak. Dah macam anak sendiri, macam menantu anak sendiri dah ni. Akhir sekali arahan Allah Subhanahu wa taala, akhir sekali Rasulullah kahwin sebab nak bagi satu hukum dalam Islam, boleh berkahwin dengan isteri anak angkat. Anak sendiri tak boleh. Isteri anak sendiri walaupun dah bercerai dengan anak kita, dia itu menantu sampai ke bila-bila. Tetapi isteri kepada anak angkat boleh berkahwin, dan perkahwinan Rasulullah dengan Sayyidatina Zainab ini untuk hukum itu. Tetapi inilah yang diputar belikkan faktanya di masyarakat barat. Mereka mengatakan Rasulullah ini berniat jahat. Rasulullah ini punca perselisihan dan kemudian perceraian di antara Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsh, kerana Rasulullah berkenan dengan dia kerana kecantikan Zainab binti Jahsh itu. Dia lupa bahawa Zainab ini merupakan sepupu Rasulullah. Kalau Rasulullah berkenan, taklah dipinangkan kepada Zaid, pinang untuk diri sendiri. Tetapi perkahwinan itu berlaku juga akhirnya kerana arahan Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan, maknanya boleh berkahwin dengan isteri anak angkat sendiri. Jadi itu antara beberapa tohmahan masyarakat barat berkaitan dengan kekeluargaan Rasulullah, isteri-isteri Rasulullah. Dan kebanyakan daripada tohmahan fitnah ini tidak berlaku pada zaman hidup Rasulullah, tetapi hanya berlaku di zaman mutaakhir kita pada hari ini. Itulah yang keempat, dan insya-Allah yang kelima, fitnah yang kelima pada minggu depan, yang ditulis oleh Yuhanna bin Mansur bin Sargun ini ataupun Saint John of Damascus, kemudiannya ditambah lagi oleh Abdul Masih bin Ishaq Al-Kindi, gabungan. Dan tohmahan yang kelima ialah Muhammad ini tidak sehebat Jesus mereka, tidak sehebat Moses mereka, tidak sehebat David dan Solomon mereka, bahkan tak sehebat Joseph mereka. Jadi semua itu dibandingkan dengan nabi-nabi mereka, dan kata apalah hebatnya sangat Muhammad. Jadi itu tohmahan yang kelima.
InsyaAllah kita akan kongsi sama pada minggu depan, insyaAllah.